Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal dan juga pengerusi Masjid Al-Akram dan barisan AJK Masjid Al-Akram dan juga tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita lihat sambungan pada bulan yang lalu mengenai dengan bilangan rakaat solat witir. Hukum solat witir dengan bilangan satu rakaat. Berpada dengan solat witir satu rakaat hukumnya khilaful aula. Adapun berterusan dengan satu rakaat solat sunat witir pada setiap malam satu rakaat, tak pernah buat lebih selama setahun dua tahun tak pernah buat lebih, maka itu hukumnya makruh. Cukuplah, maknanya kalau sebulan sekali, 2 bulan sekali, lebihkan solat witir 3 rakaat tidak menjadi masalah. Tapi berpada hanya 1 rakaat, tak pernah naik sampai 3 rakaat, maka hukumnya makruh. Sekiranya dia sepanjang mungkin 2 bulan sekali 3 rakaat, 3 bulan sekali 3 rakaat, kebanyakan hari kebanyakan malam hanya berpada dengan 1 rakaat, maka hukumnya khilaful aula. Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam mentaklikkan kitab Al-I'ab, dia kata yang dimaksudkan dengan makruh berpada dengan 1 rakaat bukanlah bermaksud siapa yang buat 1 rakaat tidak mendapat pahala. Sebab berbeza dengan makruh dalam solat berjemaah. Setiap perkara yang makruh dalam solat berjemaah maka tak ada pahala jemaah. Yang dimaksudkan di sini al-iqtisar, berpada dengan 1 rakaat solat sunat witir, hukumnya khilaful aula. Maknanya khilaful aula bertentangan dengan perkara yang afdal, bertentangan dengan perkara yang lebih baik, bawah sedikit daripada makruh. Wa humilal karaha ala khilafil aula wa huwa muttajah, dan dimahmulkan makruh. Ada sebahagian ulama kata makruh itu dimahmulkan, dimaksudkan dengan makruh adalah khilaful aula, itu yang lebih tepatlah. Dikuatkan pendapat ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yutiru biwahidatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwitir 1 rakaat. Mana Nabi buat juga. Ibnu Salah ada yang menolak dengan hadis ini, yang menyatakan hadis daripada Aisyah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan witir hanya 1 rakaat, yang dimaksudkan di sini nak menyatakan hukumnya harus. Sebab itu Nabi buat 1 rakaat. Dan asal pada solat sunat witir ini tidak makruh, melainkan datang dalil yang khusus yang melarang solat witir 1 rakaat, barulah jadi makruh. Sedangkan tak ada pun dalil daripada hadis yang datang daripada Nabi yang menyatakan Nabi melarang solat witir 1 rakaat. Cuma boleh kita katakan hukumnya adalah khilaful aula, bertentangan dengan perkara yang afdal, kerana ia bertentangan dengan kebanyakan solat Nabi. Nabi SAW bila solat witir, Nabi jarang solat 1 rakaat, dan Nabi akan solat lebih. Bila mana buat bertentangan dengan yang selalu Nabi buat, maka hukumnya itu adalah khilaful aula, bertentangan dengan perkara yang afdal. Wali bayani husuli asli sunnah biha, dan juga Nabi nak menerangkan Nabi buat witir 1 rakaat, menunjukkan 1 rakaat pun dapat juga asal sunnah. Sunnah solat witir tu dapat walaupun 1 rakaat.
Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yutiru bi wahidatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat witir satu rakaat. Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu kana yuhyi al-lail bi raka'atin hiya witruhu. Uthman bin Affan menghidupkan malam satu rakaat je, menghidupkan sepanjang malam. Satu rakaat itu adalah witir. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu awtara bi raka'atin. Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, dia juga witir satu rakaat. Daripada tabi'i al-jalil, iaitu Atha bin Abi Rabah, seorang di kalangan tabi'in. Atha bin Abi Rabah, bahawasanya seorang lelaki pernah datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka lelaki ni bagi tahu, hal laka fi Muawiyah yutiru bi raka'atin. Dia tanya, adakah bagi kamu mengenai dengan perihal Muawiyah ni, dia solat witir satu rakaat. Maksudnya lelaki ni nak mengaibkan Muawiyah, satu rakaat je witir. Apa jawapan Abdullah bin Abbas? Asaba Muawiyah, Muawiyah buat tu betul lah, satu rakaat. Mana bukanlah satu perkara yang salah. Wa ata rajulun Abdullah bin Umar. Seorang lelaki datang kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka lelaki tersebut menyatakan, kaifa utir, macam mana aku nak solat witir? Maka Abdullah bin Umar kata, autir bi wahidatin, solatlah witir dengan satu rakaat. Maka lelaki tadi jawab, inni akhsha an yaqulan nas innahal batira. Maka lelaki tadi bagi tahu, aku takut manusia akan menyatakan witir satu rakaat ni adalah batira ataupun butaira. Apa jawapan Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar kata, itulah sunnatullah wa sunnatu rasulih, dan itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat menyatakan, Abdullah bin Umar memberi jawapan, dia kata, lam yusib man qala zalik. Siapa yang menyatakan solat witir itu satu rakaat adalah butaira ataupun batira, itu tidak tepat, tidak betul. Apa maksud butaira ataupun batira ni? Iaitu seorang lelaki bangun, dia sembahyang satu rakaat dan dia baca dalam rakaat tersebut Al-Fatihah, dan dia sempurnakan rukuknya, sempurnakan sujudnya. Kemudian dia bangun pada rakaat yang kedua, maka dia tak membaca apa-apa pada rakaat tersebut, dan dia tak sempurnakan rukuknya, sujudnya pada rakaat yang berikutnya. Rakaat pertama dia sempurna. Itu dinamakan sebagai batira ataupun butaira. Di kalangan yang witir satu rakaat di kalangan sahabat Nabi ini adalah al-khulafa al-arba'ah, iaitu Abu Bakar, Sayyidina Umar, Uthman ibn Affan dan juga Ali radhiyallahu taala anhum. Semuanya mereka pernah berwitir satu rakaat. Sa'ad bin Abi Waqqas, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari, semua ini sahabat Nabi. Semua mereka pernah berwitir dengan satu rakaat. Di kalangan imam-imam yang empat, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan juga imam-imam mazhab yang lain seperti Imam Al-Auza'i, Imam Ishaq, Daud dan juga Daud Al-Zahiri, Ibnu Hazm, semuanya pernah berwitir dengan satu rakaat. Okey, kita lihat masalah yang berikutnya, iaitu mengenai dengan perbincangan witir 13 rakaat ataupun 15 rakaat. Yang mana bilangan yang paling banyak sebenarnya untuk salat witir? Wa man awtara bima yazid 'ala al-hadd al-manqul 'anil nabi. Siapa yang berwitir lebih daripada batasan yang dinukilkan daripada Nabi, yang diriwayatkan daripada Nabi, seumpama dia berwitir 15 rakaat dan ke atas, adakah sah solat witirnya? Maka mengikut pendapat yang mu'tamad, witirnya tak sah. Sebab witir ini min afdalis sunan ar-ratibah al-masyru'ah. Solat witir adalah solat sunat yang terafdal, solat sunat rawatib yang terafdal. Maka tak boleh kita melepasi batasan yang sepatutnya dilaksanakan solat sunat witir ini. Sama juga seperti mana solat sunat subuh 2 rakaat, tak boleh kita semangat buat 4 rakaat, tak boleh.
itulah batasan yang telah digariskan, yang telah disyariatkan, maka kita buat seperti mana yang telah disuruh. Tak boleh buat lebih. Sekiranya kita buat lebih, maka dia tak jadi apa? Tak sah ibadat kita. Fa inna man aqama sunnata subhi 4 rakaat, siapa yang solat sunat subuh 4 rakaat, lam yakun muqiman li hadhihi sunnah, sebenarnya dia tidak mendirikan sunnah, dia buat perkara bid'ah. Seperti itulah juga orang yang menambah witir lebih daripada hadis yang sahih dinukilkan, yang diriwayatkan daripada Nabi, maka itu bukan satu sunnah. Falau zada biniyatil witir, kalau dia buat juga tambah lebih daripada 11 rakaat, bilangan witir dia buat sampai 13, 15 rakaat, dia niat witir, maka kesemuanya hukumnya tidak sah sekiranya sembahyang itu sembahyang yang wasal. Wasal ni sembahyang sambung. Contohnya di sembahyang saja aku solat sunat witir 15 rakaat kerana Allah Ta'ala, 15 rakaat satu salam, maka 15 rakaat semua tak sah solat witir. Kalau dia sembahyang wasal, sembahyang bersambung. Kalau dia tak sembahyang yang tak bersambung, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat beri salam, 2 rakaat beri salam, sekiranya dia buat dan dia mengetahui perkara tersebut, hukumnya solat yang terakhir tu tak sah. Kalau dia sembahyang witir 13 rakaat, 2, maka sampai bilangan 10 rakaat, maka 10 rakaat itu saja yang sah. Masuk lagi 2 rakaat solat witir tak sah dah. Kemudian tambah lagi 2 rakaat witir, 14 rakaat tak sah, 1 rakaat pun tak sah juga. Sebab rakaat yang diterima 1 sampai 10 saja. Sebab itulah rakaat yang paling banyak. Sebenarnya 11 rakaat, tapi bila dia sembahyang nak tambah lagi 12 rakaat, maka tak sah. 2 rakaat yang ke-11, 12 itu tidak sah. Sekiranya seseorang tu mengetahui dan juga dia sengaja buat. Kalau dia tak sengaja, dia tak tahu bilangan witir berapa rakaat, dia tengok dalam riwayat kata 13 rakaat, dia buat 13. Sebenarnya 13 rakaat tu bukan witir sekali dengan qabliyah subuh ataupun ba'diyah isyak sekali, sebab tu jadi 13. Asalnya 11 je. Jadi bila dia tak tahu, maka witir tu dia tak jadi witir, tapi dia jadi solat sunat mutlak, solat sunat biasalah, solat sunat yang tidak berkait dengan waktu, solat sunat mutlak dipanggil. Perbezaan bilangan ini menunjukkan Nabi tidak melebihi 13 rakaat. Walam yunqal mujawazatuha, dan tak dinukilkan mana-mana riwayat yang lebih dari 13 rakaat. Menunjukkan dilarang solat witir lebih daripada 13. Sebenarnya 11 rakaat, 2 rakaat tu sama ada ba'diyah isyak ataupun qabliyah subuh. Satu jemaah di kalangan ulama yang ada yang menyatakan kebanyakan solat witir, paling banyak solat sunat witir ni 13 rakaat. Di kalangan ulama yang menyatakan perkara tersebut adalah Imam Ar-Rafi'i. Ini dalam Syarh Sunnah. Ini dalam ulama Syafi'i juga, Imam Ar-Rafi'i. Dia menyatakan 13. Sebab apa dia menyatakan 13? Berdasarkan hadis daripada Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, bahawasanya Ummi Salamah telah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yutir bi 13 falamma kabura wa dha'afa aw tara bi 7. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berwitir 13 rakaat. Dia ambil dalil ni daripada Ummi Salamah ni. Apabila Nabi dah tua, Nabi dah berusia dan sendi Nabi pun tak kuat, pada ketika tu Nabi berwitir hanya 7 rakaat. Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala menyatakan at-tariq inda ahli al-ilmi jawazu kullin min al-11 raka'atan wa 13 raka'atan. Mana di kalangan ulama mereka bincang witir ni, ada yang menyatakan 11 rakaat, ada yang menyatakan 13 rakaat, seperti mana telah ditekskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mana ada menyatakan 13, ada menyatakan 11.
dalam mazhab Syafi'i adalah 11 rakaat sahaja solat witir paling banyak, paling sedikit, paling minimal 1 rakaat. Ulama yang menyatakan 11, seperti mana ulama Syafi'i mereka menyatakan witir 11 rakaat, mereka telah takwil, telah mentakwilkan hadis daripada Ummi Salamah yang menyatakan 13 rakaat. Jadi mereka mentakwilkan dengan maksud yang lain. Wa raddan Nawawi ta'wilahu, dan juga Imam Nawawi telah menyangkal takwilan tersebut. Dan daripada Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail, Nabi sembahyang malam ni 13 rakaatan, Nabi sembahyang malam 13 rakaat, mana witir 13. Minhal witra, cuma Aisyah mendetailkan 13 rakaat tersebut, iaitu di antara 13 rakaat tersebut adalah al-witir, solat sunat witir, wa raka'atal fajri, dan juga 2 rakaat qabliyah subuh. Dikuatkan lagi perkara ini seperti mana telah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Aisyah pernah ditanya, kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, bagaimana solat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, solat malam Nabi pada bulan Ramadan. Maka Aisyah menjawab, ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Aisyah kata Nabi tak tambah pada bulan Ramadan ke ataupun selain bulan Ramadan ke, Nabi tak tambah lebih daripada 11 rakaat. Maksudnya Nabi hanya berpada dengan 11 rakaat. 2 rakaat lagi itu adalah dipanggil qabliyah subuh. Okey, hadis yang kita bacakan ini kalau kita lihat, witir ini 11 rakaat, 2 rakaat adalah qabliyah subuh. Jadi semua 13 rakaat. Kerana zahirnya Nabi SAW solat witir pada akhir malam. Pada akhir malam Nabi solat witir. Dan Nabi berterusan dalam keadaan berjaga, tidak tidur sehinggalah waktu subuh. Dan Nabi sembahyang 2 rakaat solat sunat qabliyah subuh ni bersambung dengan tahajud Nabi dan juga witir Nabi. Mana tahajud Nabi, witir Nabi, lepas tahajud witir, kemudian terus qabliyah subuh. Nampak macam bersambung. Macam kita bila kita bangun lambat, tapi Nabi tak bangun lambat lah. Cuma sembahyang Nabi berterusan daripada pertengahan malam ataupun hujung malam terus sampailah qabliyah subuh. Kalau kita bangun lambat, solat tahajud 2 rakaat, witir, kemudian azan subuh, solat sunat qabliyah subuh pula. Begitu dia berterutan. Kemudian kita lihat masalah yang berikutnya, adakah disyaratkan apabila seseorang itu melaksanakan solat witir 1 rakaat kena buat solat sunat ba'diyah isyak dulu 2 rakaat ataupun apa-apa solat sunat? Pendapat yang asah, yang kuat dalam mazhab Syafi'i kita adalah tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Tak disyaratkan apa? Melaksanakan apa-apa solat sunat sebelum witir. Selepas solat sunat, solat fardu isyak, boleh solat sunat witir, walaupun tidak didahului oleh mana-mana solat sunat 2 rakaat. Kita nak solat sunat witir 1 rakaat, tak nak solat sunat ba'da isyak, tak mengapa, boleh. Kemudian siapa yang solat sunat witir, dia tak tutup dia dengan 1 rakaat. Maknanya dia solat witir bilangan yang genap, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Dia solat witir malam lepas isyak 6 rakaat. Kemudian keazaman dia pagi esok nak bangun awal ni, nak solat tahajud dan juga solat sunat witir 1 rakaat, solat penutup akhir malam. Ij'alu akhir salatikum bil laili witran.
Nabi kata jadikan akhir solat malam kamu witir. Jadi dia dah buat 6 rakaat, nak ganjilkan 1 rakaat 7 rakaat, esok subuh baru nak buat, sebelum subuh. Tapi terlajak subuh, tak terbuat yang ganjil tu. Jadi genap je witir 6 rakaat. Bagaimana solat witir tersebut? Adakah dikira sah ataupun tidak sah? Maka di sini kita nyatakan seseorang yang solat witir 10 rakaat contohnya, genap ataupun kurang 10 rakaat lah, 4 rakaat ke 2 rakaat ke, nak menunjukkan selain daripada bilangan ganjil, dia buat genap, diberi pahala. Diberi pahala. Pahala apa? Diberi pahala sebahagian witir. Tapi tidaklah pahala solat sunat mutlak. Mana dia buat witir sebab dia niat witir. Cumanya witir tu tak sempurna. Sepatut bilangan sepatutnya dia kena buat dalam bilangan yang ganjil, tapi dia terbuat dalam bilangan yang genap. Dia tetap mendapat pahala. Pahala apa? Pahala solat sunat witir, tapi tak sempurna lah. Dia bukanlah mendapat pahala solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ni dia rendah lagi daripada solat sunat witir. Kerana witir itu adalah solat sunat, maka harus berpada dengan sebahagian dan tak wajib disempurnakan pun. Tapi dia tak dapat pahala yang sempurna lah. Tapi tak wajib untuk dia tak dilazimkan kepada dia untuk dia mesti dihabiskan. Dan tak ada perbezaan sama ada memang dia orang yang melaksanakan witir ini dia berpada dengan yang genap. Memang dia dah niat dah, aku nak sembahyang witir ni nak sembahyang 2 rakaat aja, tetap dia dapat pahala witir. Bukan tak sah. Witir tu ganjil, memang benar ganjil, tetapi dia dah niat dah 2 rakaat nak buat witir je malam ni, 2 rakaat je. Adakah sah? Sah, tetapi tak dapat pahala sempurna lah witir dia tu. Ataupun telah zahir bagi dia bilangan yang genap, dia tahu ini genap, dan dia ada keazaman nak buat witir ni 1 rakaat lagi, tapi terlajak tidur sampai subuh, tetap dapat juga pahala witir. Cuma tak sempurna lah witir dia sebab dia tak buat ganjil, dia buat genap. Walaupun di sana dalam kitab Fathul Jawad ada dinyatakan kalau seseorang itu melaksanakan solat witir 10 rakaat, tak jadi witir, dia jadi sunat biasa saja, seperti mana telah difatwakan oleh Ibnu Hamid. Tapi sebahagian di kalangan ulama Syafi'i kita kata dapat, cuma dapat tak sempurna sahaja. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan apa? Dia menyatakan yang in arada kamalil fadilah la aslaha, iaitu yang tepatnya kita kata dia nak sempurnakan kelebihan, tapi tak dapat, dia tak dapat fadilat, kesempurnaan fadilat witir sebab dia tak buat habis. La asluha, dan tidaklah bermaksud la asluha, bukanlah asal daripada fadilat. Mana fadilat tu dapat, fadilat dapat, cuma tak sempurna sahaja. Okey, kita lihat kalau seseorang itu hukum tambah witir 11 rakaat. Kita dah bincang tadi pendapat yang mu'tamad 11 rakaat sahaja
Sekiranya dia buat witir lebih, maka hukumnya tak sah. Kita dah bincang yang sebelum ni. Okey. Masalah yang berikutnya pernah ditanyakan kepada Ibnu Hajar Al-Haytami, yang ulama suhur dalam mazhab Syafi'i. Jalaluddin As-Suyuti pernah berkata dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair, innal itar bi salasi raka'at, solat sunat witir 3 rakaat lebih afdal berbanding dengan witir 5 ataupun 7 rakaat. Seperti mana telah dia nyatakan. Siapa nyatakan? Iaitu Jalaluddin As-Suyuti. Apakah sebab sedikit lebih afdal, 3 rakaat lebih afdal daripada 5 dan juga 7 rakaat? Dalam hadis ada disebutkan, faman ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Siapa yang nak buat witir 5 rakaat, dia buat. Hendaklah dia buat. Siapa yang dia suka nak buat witir 3 rakaat, maka dia buat. Siapa yang nak buat witir 1 rakaat, maka hendaklah dia buat. Hadis ini menunjukkan anna ziyada afdal atau lebih banyak bilangan lebih afdal, ataupun sama je. 3 rakaat pun sama, 1 rakaat pun sama, 5 rakaat pun sama. Jadi kita nyatakan di sini, ma dzukira min tafdhilis salas 'ala al-khams masalan laysa bisahih. Siapa yang menyatakan 3 rakaat lebih afdal daripada 5 rakaat, 3 afdal witir lebih afdal daripada 7 rakaat, perkara ni tak sahih, tak betul. Seolah-olah orang yang menyatakan pendapat ini, dia melihat kepada pendapat daripada Imam Abu Hanifah yang menyatakan tidak sah sekiranya witir itu lebih daripada 3 rakaat, tetapi lazim ke atasnya mengutamakan 3 rakaat berbanding 11 rakaat. Sebenarnya bukan begitu maksud Imam Abu Hanifah. Berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan la tutiru bi salat. Janganlah kamu berwitir dengan 3 rakaat. Larangan Nabi, jangan kamu witir 3 rakaat. Wa autiru bi khamsin aw bi sab'in. Hendaklah kamu witir 5 rakaat ataupun 7 rakaat. Nabi larang 3 rakaat. Sebab apa Nabi larang? Wala tushabbihu bi salatil maghrib. Jangan kamu samakan witir ini dengan solat maghrib. Makna maghrib 3 rakaat, witir 3 rakaat. Yang dimaksudkan di sini jangan samakan tu, maknanya kita buat tahiyat awal, witir 3 rakaat tapi buat tahiyat awal macam sebiji macam maghrib. Itu yang Nabi larang. Sebab tu Nabi kata jangan kamu samakan witir ini dengan solat maghrib. Kalau tak buat tahiyat awal, tak jadi masalah, tak jadi makruh. Dan yang terbaiknya 2 rakaat beri salam, kemudian bangun tambah 1 rakaat lagi, ganjilkan dia. Itu yang terbaik. Kemudian kita lihat kesimpulan dia apa? Kesimpulan lagi banyak rakaat lagi afdal lah. Lagi banyak rakaat lagi afdal. Bukan 3 rakaat ke 1 rakaat ke 5 rakaat ke sama semua pahala, tak. Okey, masalah yang berikutnya, ayyuhuma afdal kasratul adad am tul qiyam. Dalam solat witir ini, mana yang lebih afdal? Nak banyak rakaat ke nak bilangan rakaat sedikit tapi qiyamnya panjang? Dia berbeza dengan solat-solat lain. Solat-solat malam, solat tahajud yang tuan-tuan buat, qiyam yang panjang itu lebih afdal berbanding banyaknya bilangan rakaat. Sembahyang 2 rakaat tapi 1 jam. 2 rakaat 1 jam. Tuan-tuan baca ayat Quran panjang lah, berapa juzuk saya tak tahu, baca 2 rakaat 1 jam. Kemudian yang seorang lagi sahabat dia sembahyang sunat tahajud 20 rakaat 1 jam. Maka qiyam
yang panjang sehingga menyebabkan 2 rakaat 1 jam itu lebih afdal. Itu solat selain witir. Adapun solat sunat witir ini al-muhafazah 'ala al-'adad al-matlub fil witr afdal. Berbeza dengan solat sunat witir. Solat sunat witir ini menjaga bilangan yang dituntut dalam solat sunat witir 11 rakaat itu lebih afdal berbanding dengan sedikit bilangan qiyamnya panjang. Mana witir kalau tuan-tuan buat 3 rakaat tak 1 jam, 11 rakaat 1 jam, 11 rakaat lebih afdal. Fa fi'lul witri 11 fi zamanil qasir. Tuan-tuan buat witir dengan bilangan 11 rakaat dalam waktu yang singkat itu lebih afdal berbanding dengan tuan-tuan sembahyang witir 3 rakaat tambahkan lamakan qiyam, berdiri qiyam lama lebih daripada bilangan 11 rakaat witir, tetapi bilangan rakaat itu adalah lebih afdal berbanding dengan tuan-tuan qiyam. Solat witir 3 rakaat qiyamnya lama lebih lama daripada 11 rakaat witir, tapi 11 rakaat lebih afdal. Kerana itu adalah tuntutan syarak. Kemudian kita lihat yang berikutnya, masalah solat sunat witir ini, adakah solat sunat witir secara mausul? Mausul ni makna bersambung. Adakah yang afdalnya bersambung ataupun yang afdalnya fahal al-afdal kasratul adad ma'a khurujil waqt am qillatuhu ma'a kaunihi fil waqt? Adakah solat witir ini disambungkan? Yang afdalnya banyakkan rakaat walaupun dah terkeluar daripada waktu dah azan subuh dah, tapi kita tetap witir, sehabiskan bilangan rakaat, ataupun kita sedikitkan apa? Sedikitkan bilangan rakaat witir untuk dalam waktu sebelum azan subuh sahaja. Dalam masalah ini gambaran situasi yang mudah untuk kita lihat. Seseorang yang mana dia nak semayang solat sunat witir hanya tinggal 5 minit sahaja lagi sebelum azan subuh. 5 minit sahaja sebelum azan subuh. Adakah dia nak buat witir 7 rakaat ataupun dia buat witir 3 rakaat? 3 rakaat mungkin sempat. 3 rakaat kalau dia buat witir, mungkin 3 rakaat tersebut sebelum daripada azan subuh, mana dalam waktu dia. Tapi kalau tuan-tuan buat witir 7 rakaat, masa tinggal 5 minit, berkemungkinan besar akan terkeluar daripada waktu dia. Terkeluar daripada waktu mana dah masuk subuh. Mana yang lebih afdal? Idza shalla khamsan aw sab'an aw tis'an mausulah, seseorang yang semayang witir 5 rakaat ke 7 ke ataupun lebih yang bersambung dan dia dapat 5 atau 7 rakaat tersebut dalam waktu, tak masuk azan subuh lagi, itu tak jadi masalah. Wa idza shalla aktsar, bila mana dia semayang lebih daripada yang sepatutnya, dalam waktu mungkin sempat 5 rakaat, tapi dia nak buat lebih lagi sampai 11 rakaat, maka terkeluar daripada waktu witir, dah azan subuh dah. Yang afdalnya adalah az-ziyadah fil adad. Yang afdal adalah tambah pada bilangan. Litaba'iyati ma ba'dal waqti lima waqa'a fih fa ka'annahu sallaha kulluha fil waqt. Walaupun terkeluar waktu pun tak apa, terkeluar daripada waktu pun tak apa, tak jadi masalah, kerana sembahyang tersebut bersambung. Maksudnya masa azan pukul 6 pagi, azan subuh, tengok jam 5.56 pagi, tak solat witir lagi. Jadi kalau kita buat solat witir 2 rakaat beri salam, 2 rakaat beri salam, tak boleh buat banyak. Dia akan jadi qada, dia tak jadi tunai. Untuk jadi tunai ni
tuan-tuan perlu dapatkan satu rakaat sahaja dalam solat sunat tersebut dalam waktu. Sebelum azan subuh pastikan mendapat satu rakaat. Makna dah azan subuh tu dah masuk rakaat kedua dah. Jadi tak semestinya solat sunat witir ini dalam waktu. Yang penting satu rakaat tu pasti dalam waktu. Kalau tak jadi qada. Dan yang baki tu tak kira 5 rakaat ke 7 rakaat ke, walaupun terkeluar daripada waktu tak ada masalah, itu yang afdal kerana dah dapat satu rakaat dalam waktu. Mengenai dengan cara solat sunat witir, di sana ada dipanggil sebagai fasal dan di sana ada dipanggil sebagai wasal. Fasal ni maksudnya berpisah. Dipecah-pecahkan 2 rakaat beri salam, 2 rakaat beri salam. Ataupun wasal ni bersambung terus, tak pisah-pisah dah, terus sambung. Kalau nak buat witir 7 rakaat 1 salam. Kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan al-fasal dan juga wasal. Fasal ni setiap takbiratul ihram, fasalat fihi raka'atul akhirah amma qablaha, dipisahkan rakaat yang akhir dengan sebelumnya. Contoh tuan-tuan nak buat witir 11 rakaat, tuan-tuan buat 10 rakaat 1 salam, kemudian 1 rakaat 1 salam. Itu pun dipanggil sebagai fasal, pisahkan. Tapi yang terbaiknya 2 rakaat tuan-tuan beri salam, 2 rakaat beri salam sampailah 10 rakaat, kemudian witir bangun lagi 1 rakaat. Itu yang terbaik. Tapi kalau tuan-tuan buat witir 6 rakaat 1 salam, kemudian bangun lagi 1 rakaat untuk ganjilkan witir dari 7 rakaat, kesemuanya itu dipanggil sebagai fasal, iaitu dipisahkan, bukan bersambung. Dia bagi gambaran di sini seseorang yang sembahyang witir 10 rakaat dengan 1 takbiratul ihram, dan rakaat yang terakhir, rakaat yang ke-11 dengan 1 takbiratul ihram yang lain. Itu dinamakan sebagai fasal. Satu lagi dipanggil wasal. Wasal ni bersambung. Setiap takbiratul ihram yang mana dihimpunkan takbiratul ihram itu, menghimpunkan rakaat yang terakhir dengan rakaat sebelumnya. Kalau dia buat 5 rakaat, dia buat bermula daripada takbiratul ihram 1 takbir sehinggalah ke 5 rakaat. Itu dipanggil sebagai wasal, sambung. Dalam bahasa yang mudah, 1 takbiratul ihram, 1 salam, 5 rakaat. Yang mana lebih afdal, fasal ataupun wasal? Yang dipisahkan lebih afdal ataupun yang tak dipisahkan lebih afdal? Dalam masalah ini sebenarnya ada 4 pandangan di kalangan ulama. Kita tak perlu baca 4-4 pun tak apa. Kita tapi sebenarnya 4-4 ni ada sandaran. Di kalangan sahabat Nabi pun ada buat. Tapi kita tak perlu baca 4-4. Kita tengok yang pendapat yang paling kuat dulu. Pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i kita, iaitu dipisahkan solat witir ini lebih afdal. Mengikut pendapat yang mu'tamad, sama ada dia sebagai imam ataupun dia sembahyang bersorangan witir, ataupun dia makmum. Makmum memang tak dapat, tidak kena ikut lagi apa yang imam buat, tak boleh buat bertentangan dengan imam sebab dia makmum. Kemudian ulama menyatakan fasal, dipisah-pisahkan setiap 2 rakaat lebih afdal berbanding lebih daripada 2 rakaat. Kalau dia sembahyang witir 5 rakaat, dia nak buat 4 rakaat 1 salam, kemudian dia bangun 1 rakaat 1 salam, itu juga afdal.
Tapi yang lebih afdal daripada itu, 2 rakaat beri salam, 2 rakaat beri salam, kemudian 1 rakaat beri salam. Kita bagi laluan azan isyak dah. Salatul qa'im atas sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Wa syarfa wa darajatul 'aliyah rafi'ah wa ba'suna qawm. Kita lihat sambungan pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i kita adalah 2 rakaat beri salam, 2 rakaat beri salam itu lebih afdal. Itu dipanggil sebagai fasal. Sebab apa lebih afdal? Apakah illah ataupun sebabnya? Sebabnya kebanyakan perbuatan Nabi adalah Nabi akan fasalkan sembahyang, akan pisahkan 2 rakaat beri salam, 2 rakaat beri salam. Dan bila mana banyak amalan, maka sudah pasti banyak pahalanya. Bila mana 2 rakaat beri salam, 2 rakaat beri salam, maka kita akan niat baru. Kemudian kita akan banyak kali takbir. Kemudian kita akan selawat banyak kali dalam tahiyat, sebab 2 rakaat ada tahiyat, 2 rakaat ada tahiyat. Jadi banyak kita selawat dan juga salam kepada Nabi. Berdasarkan inilah solat 2 rakaat beri salam, 2 rakaat beri salam itu lebih afdal. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri Nabi, dia beritahukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ma baina an yafruq min salatil isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang antara selesai daripada solat isyak sampailah subuh. Nabi sembahyang 11 rakaat. Yusallim baina kulli rakaatain. Nabi beri salam setiap kali 2 rakaat. Setiap 2 rakaat Nabi beri salam.
wa yutir bi wahidatin, dan Nabi berwitir dengan satu rakaat. Dalil yang kedua, hadis tadi hadis isteri Nabi daripada Aisyah, riwayat isteri Nabi. Ini hadis daripada sahabat junior Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar bagi tahu Nabi SAW kana yafsilu bainal syaf'i wal witri. Nabi SAW selalu pisahkan antara genap dan ganjil. Mana 2 rakaat genap, 1 rakaat ganjil. 2 rakaat genap beri salam, bangun solat sunat, 1 rakaat ganjil. Kerana Nabi SAW kana yusalli minal lail masna masna. Nabi SAW sembahyang malam Nabi ini 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Fastadalla bihi ala fadlil fasl. Maka ulama Syafi'i mengambil dalil memisahkan 2 rakaat solat witir itu lebih afdal. Kerana apa? Perkara pertama Nabi suruh. Nabi suruh, dan perkara yang kedua Nabi buat. Nabi suruh dan Nabi buat. Adapun wasal sembahyang yang 1 salam je, yang terus, yang tak dipisahkan, itu hanya ada pada perbuatan Nabi, tapi Nabi tak suruh benda itu. Nabi tak suruh. Itu beza dia. Sebab apa? Sembahyang dipisah-pisahkan, 2 rakaat beri salam, 2 rakaat beri salam, kemudian 1 rakaat ganjil. Kerana Nabi suruh kita buat begitu, pisah-pisahkan sembahyang. Dan yang keduanya, pisah-pisahkan solat 2 rakaat, 2 rakaat. Dan yang keduanya Nabi buat. Ada pun ulama yang menyatakan sembahyang terus, kalau 3 rakaat, 3 rakaat terus, 5 rakaat, 5 rakaat terus, 1 salam. Ini Nabi buat, tapi Nabi tak suruh. Yang menguatkan pendapat Imam Syafi'i, yang melaksanakan seperti mana pendapat Imam Syafi'i ini, sebelum daripada Imam Syafi'i, iaitu Uthman bin Affan, sahabat Nabi, Khulafa' ar-Rashidin, Sa'ad dan juga Zaid bin Sabit. Isteri Nabi pun buat begini, Aisyah radhiyallahu taala anha, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah. Ini semua sahabat Nabi. Mereka melaksanakan witir 2 rakaat dan dipisah-pisahkan 2 rakaat, kemudian 1 rakaat beri salam. Pendapat yang kedua adalah wasal terus, 1 salam itu lebih afdal. Ini adalah pendapat daripada Abu Zaid al-Maruzi, untuk keluar daripada khilaf pendapat Abu Hanifah. Kerana Abu Hanifah tidak mensahkan, tidak menyatakan sah orang yang sembahyang dipisah-pisahkan. Sebab apa? Kerana datang daripada perbuatan Nabi SAW. Nabi sembahyang wasal, sambung. Nabi tak pisah-pisahkan. Berdasarkan hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah isteri Nabi. Ummu Salamah kata, "Kana Nabi SAW yutir bi 7 wa bi 5 la yafsilu bainahunna bi salamin wala kalam." Isteri Nabi Ummu Salamah bagi tahu Nabi SAW selalu berwitir 7 rakaat, 5 rakaat. Nabi tak pisahkan, melainkan dengan 1 salam je. 1 salam Nabi berwitir 7 rakaat ataupun 5 rakaat. Sebab itu Imam Abu Hanifah menyatakan Nabi melaksanakan 1 salam itu lebih afdal di sisi mereka, berbeza dengan mazhab Syafi'i. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa